اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni ayat 214. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Pengajaran dia yang pertama, Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Bahkan setiap bayi yang dilahirkan, ia dilahirkan di atas fitrah yang suci. Yang kedua, setelah manusia semakin berkembang, dan ramai manusia mengikut hawa nafsu, maka manusia mula menyimpang daripada fitrah yang suci, iaitu mentauhidkan Allah. Yang ketiga, rahmat Allah kepada manusia ialah terus mengutuskan para rasul dan para nabi apabila manusia mula menyimpang daripada kebenaran. Yang keempat, tugas utama para nabi ialah memberi khabar gembira kepada orang yang beriman
dengan balasan syurga dan memberi amaran kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan azab Allah. Yang kelima, setiap Rasul diberi bersamanya satu kitab. Sebagai panduan untuk memandu manusia agar hanya menyembah Allah. Agar hanya menyembah Allah sahaja dan untuk menyelesaikan semua masalah yang berlaku di kalangan manusia. Yang ke-6, fungsi utama Al-Quran adalah terlalu besar, iaitu untuk menyelesaikan semua masalah manusia. Bukan sekadar untuk dibaca atau dikhatam atau dihafal. Yang ke-7, manusia tidak akan beriman kepada Allah. Manusia tidak akan beriman kepada Allah dengan arti kata yang sebenar, sehinggalah mereka semua menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dan jalan penyelesaian dalam hidup mereka. Yang ke-8, rahmat Allah kepada hamba-Nya, iaitu Allah tidak menyerahkan urusan agama kepada akal manusia atau nafsunya. Sebaliknya, diwajibkan mengikuti Al-Quran. Kerana sekiranya manusia mengikut akalnya atau nafsunya, maka akan binasalah manusia dan kehidupannya. Yang ke-9,
Punca utama manusia menolak Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya dan sebagai penyelesaian dalam perselisihan mereka ialah baghyan, iaitu sifat dengki dan melampau. Yang ke-10, kebiasaan mereka yang menolak kebenaran ialah mereka yang berilmu. Dan ini lebih tercela dibanding dengan orang yang jahil menolak kebenaran. Yang ke-11, setiap orang yang menolak kebenaran, setelah jelas kebenaran tersebut, maka dia adalah seorang yang baghin. Iaitu melampau dan sesat. Yang ke-12, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman. Mengikuti kebenaran setelah jelas kebenaran tersebut. Yang ke-13, seseorang yang diberi hidayah oleh Allah haram ke atasnya merasa kagum dengan hidayah yang diperolehinya, kerana hidayah itu adalah anugerah daripada Allah, bukan kerana kelebihannya. Yang ke-13. 14. Sesiapa yang ingin mendapat hidayah Allah, maka hendaklah dia mencarinya daripada Allah, bukan daripada manusia. Iaitu melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya.
Ayat 214 ayat malam ni kaitannya dengan ayat yang lepas ialah kalau ayat yang lepas Allah beritahu manusia ni asalnya satu agama, kemudian setelah ramai, semakin ramai manusia berbeza, berpecah dan ada yang ikut hawa nafsu dan syirik kufur kepada Allah. Maka Allah mengutuskan Rasul. Setelah Allah mengutuskan Rasul dan bersama Rasul itu, bersama para Nabi ada kitab sebagai panduan. Maka kebanyakan mereka kufur, terus kufur kepada Allah sebab ada sifat baghyan. Dan ada sebahagian yang Allah bagi hidayat. Jadi yang bagi hidayat tu, adakah mereka cukup dengan hidayat yang diberi oleh Allah, maka sudah melayakkan mereka untuk masuk syurga, untuk mereka masuk syurga, ataupun ada ujian-ujian. Jadi ayat ini menerangkan bila seseorang tu mengaku beriman, apa tanggungjawabnya, apa tuntutan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Adakah patut hasibtum, kamu mengira ataupun kamu menyangka. Kita dululah, zaman-zaman kita sekolah dulu, ada satu subjek nama dia ilmu. Sekarang dia tak panggil dah, dia tukar nama, iaitu matematik. Dulu nama lain, ilmu hisab. Kan? Zaman saya matematik tak ada, nama dia ilmu hisab. Ilmu hisab ni sebenarnya perkataan Arab ke perkataan Melayu? Dua-dua ke satu je? Dua-dua. Ilmu pun bahasa Arab, hisab pun bahasa Arab. Tapi dia belajar apa? Matematik. Sepatah bahasa Arab pun tak ada, kan? Lepas tu ditukar kepada matematik, kan? Jadi hasibtun daripada perkataan hisab. Hasibtun daripada perkataan hisab. Ilmu hisab ialah ilmu kira-kira. Sebab tu kita terjemah apa? Adakah patut kamu mengira-ngira? Apa dia? Antadkhulu, bahawa kamu akan masuk surga. Walamma, lama dalam bahasa Arab makna dia belum. Lama makna dia belum. Dia belum ni, dia kalau satu lagi dalam bahasa Arab perkataan yang makna sama, belum, iaitu lam. Dua-dua ni makna dia belum. Sebagai contoh, lam yazhabu Muhammadun ilal masjid. Yang ni pun lamma yazhabu Muhammad ilal masjid. Kalau kita terjemah harfiah, dua-dua belum. Lamma yazhabu Muhammadu ilal masjid, belum Muhammad pergi ke masjid. Yang ni pun sama, lam yazhab Muhammadu ila Muhammad belum pergi ke masjid. Dua-dua belum, tapi ada perbezaan. Apa perbezaan? Kalau lama belum, tapi tawakkuk wuku'uhu, akan berlaku. Dalam masa tak berapa lama akan berlaku. Tapi kalau lam, dia mungkin akan berlaku, mungkin tak berlaku. Saya bagi contoh, lam yalid. Cuba terjemah. Berterjemah, lam yalid, tidak diperanakkan. Tapi mungkin tak Allah beranak? Tak. Jadi lam ni dia boleh jadi mungkin, boleh jadi tak mungkin. Tapi kalau sebut lama, dia akan berlaku, kan? Okey, nak terjemah apa ni? Adakah patut kamu menyangka
kamu akan masuk syurga, sedangkan belum. Ya'tikum, datang kepada kamu, masal. Masal ni sifat. Sifat allazina, orang-orang yang khalau. Khalau apa dia? Orang-orang yang mereka dahulu, ataupun mereka yang telah mendahului kamu. Makna mereka, siapa ni mereka ni? Orang beriman sebelum para sahabat. Adakah patut kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum tiba kepada kamu sifat yang menimpa orang yang sebelum kamu? Min qablikum, dari sebelum kamu. Tengok bahasa Arab. Khalau ni dah menunjukkan lepas. Qablikum, lepas juga. Sebelum kamu maknanya selepas, sebelum kan? Yang dah lepas. Jadi kenapa dua perkataan walaupun berbeza tapi makna dia sama? Tujuannya Allah nak menegaskan bahawa semua orang-orang dahulu diuji. Jadi tak patut kamu berangan nak masuk syurga tanpa diuji. Jadi Allah nak bagi tahu sebelum ni, Allah nak tegaskan itu adalah sunnatullah yang mesti berlaku. Boleh? Okey, tajuk dia apa dia sebenarnya? Tajuk ayat malam ni? Bukan. La jannah biduni ibtila. Tidak ada syurga tanpa ujian. Allah nak bagi tahu, jangan sekali-kali kamu salah faham. Apa salah faham? Iaitu kamu boleh masuk syurga tanpa ada ujian. Solat, puasa, pergi kelas, pergi haji, pergi umrah, pergi melancong. Ujian tak ada. Jangan. Kamu dah salah. Sekarang Allah tegur siapa ni? Ialah siapa? Spesifiknya siapa? Sahabat. Tom ni kamu. Sahabat. Mana ada tak sahabat yang berfikir, kami dah solat, kami dah puasa, kami boleh masuk syurga, tak ada masalah. Ada tak sahabat yang berfikir macam tu? Adalah. Sebab tu Allah kata hasib Tom ni kamu. Jadi kalau ada para sahabat yang berfikir macam tu dan Allah tegur, kita ada tak yang berfikir macam tu? Aman. Saya dah jaga solat Jumaat 5 waktu, umrah pun dah 10 kali kan? Lepas tu bangun malam, solat duha lagi kan? Lepas tu sedekah lagi. Allah kata jangan. Belum. Okey, sekarang Allah kata apa? Bila orang tu betul-betul layak masuk syurga, iaitu bila datang pada mereka sifat yang menimpa orang dahulu. Umum kan? Kita pun tanya, apa dia? Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran salah satunya apa? Salah satunya ialah mula-mula dia sebut secara umum supaya kita tertanya-tanya dan tertunggu-tunggu. Apa tu ujian yang menimpa orang dulu? Beza tak dengan kita terus bagi tahu? Satu lagi cara kita bagi tahu secara umum supaya orang ternanti-nanti. Beza tak? Beza. Saya nak bagi benda dengan awak ni. Dengan saya cakap saya nak bagi durian. Beza tak? Beza. Yang mana suspend? Okey. Kita pun tanya, apa dia tu yang menimpa orang dahulu yang merupakan syarat untuk masuk syurga? Masathum, iaitu telah masa ni sentuh. Masat mana menyentuh kamu, menyentuh mereka. Telah menimpa mereka al-ba'sa. Ba'sa apa dia? Ini bukan bakso.
Ha? Dia kemelaratan lah. Kemiskinan. Sebenarnya Allah nak bagi tahu bentuk-bentuk ujian. Pertama, dari segi harta. Jadi al-ba'sa ni ujian dari segi harta, kemiskinan. Kemudian yang kedua, wad-dharra. Dharra apa dah? Kemudaratan, iaitu penyakit. Ini ujian dari segi apa? Fizikal. Yang ketiga, wazulzilu. Dan mereka digoncang. Apa maksud digoncang ni? Ni ujian dalam bentuk apa ni? Bukan. Dalam bentuk apa? Yang tu dah harta. Yang kedua fizikal. Yang ketiga apa dah? Ini lebih kepada emosi, perasaan, iaitu ditekan, rasa takut pada musuh, takut kalah. Tak mainlah COVID tak ada apa ni. Okey. Dia dalam masyarakat kalau perkataan yang berulang. Zal, zai, lam, kemudian ulang huruf yang sama, zai, lam. Bila huruf berulang, dia menunjuk kenapa? Perbuatan itu berlaku berulang kali. Macam iza zulzilatil ardu, bumi digoncang berapa kali? Banyak kali. Tengok bahasa Arab, daripada huruf kita boleh faham. Kalau huruf berulang, mana perbuatan tu berlaku berulang kali. Sama juga qalqal. Qalqal, pernah dengar tak? Tak pernah kan? Okey, saya tambah tak. Qalqalah. Saya dengar. Qaf lam berulang dengan qaf lam. Mana berulang tak? Qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Betul kan? Okey, bila mereka digoncang perasaannya, emosinya, maka apa berlaku? Di ayat ni sebenarnya turun bila ni? Ulama beza pendapat. Ada mengatakan turun ketika berlaku peperangan Uhud. Kan pusingan pertama dah Nabi dan para sahabat hampir kalah kan? 70 orang sahabat termasuk Hamzah mati syahid. Dan Nabi pun cedera kan? Masa tu turun ayat ni. Tapi pendapat paling kuat ayat ni turun ketika berlaku peperangan Ahzab pada tahun 5 Hijrah lebih kurang, ataupun peperangan Khandaq. Peperangan yang sama tapi dua nama. Ahzab ataupun Khandaq. Cuba buka surah Al-Ahzab ayat 10 dan 11. Ada? Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Kemudian wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubu al-hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa. Kemudian hunalika tuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini kisah dalam peperangan Ahzab.
Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang ramai yang tak faham kan. Ramai tak tahu pun cerita adalah peperangan Ahzab dan peperangan lain. Bila mereka tak tahu cerita ni, mereka ingat Islam tu mudah je. Solat, puasa. Okey. Allah kata apa? Izja'ukum. Ingatlah ketika mana telah datang kepada kamu min fauqikum, daripada atas. Wa min asfala minkum, dan daripada bawah. Apa maksud dia? Maknanya peperangan Ahzab tu peperangan daripada semua penjuru. Daripada Mekah, daripada utara, daripada selatan, dan daripada orang munafik dan orang Yahudi dalam Madinah. Cuba bayangkan. Serangan daripada semua penjuru, atas bawah. Lepas tu, apa keadaan para sahabat? Wa izzaratil absar. Dan ingatlah ketika itu, pandangan mata kamu dah apa dia zarat? Mata dah terbelalak lah sebab dalam ketakutan. Dan wabalagatil qulubul hanajir, hati-hati kamu telah sampai hanajir ni kerongkong. Hati dah macam naik sampai kerongkong, macam nak mati dah, sebab suasana sangat-sangat dahsyat. Dan watazannuna billahi zununa, dan kamu mula macam-macam bersangka pada Allah. Bila lagi kami nak menang? Bila lagi nak datang pertolongan? Dan Allah kata apa? Hunalika, di sana ubtuliya al-mu'minun. Dan wazulzilu, sama ni. Dan mereka digoncang berkali-kali, zilzalan syadida, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Apa dia? Perasaan. Takut kalah, takut mati. Kita sekarang takut apa? Takut COVID je. Ada musuh tak kat depan? Belakang? Tak ada. Okey. Kemudian sampai tahap apa ni? Hatta sehingga yaqul ar-rasul, berkata Rasul. Rasul mana ni? Rasul mana ni? Bukan. Tak, Allah nak beritahu. Allah nak tegur para sahabat. Adakah patut kamu sangka kamu boleh masuk syurga dengan mudah? Sedangkan belum datang pada kamu apa yang datang pada umat dahulu. Apa dia? Mereka ditimpa kemiskinan, ditimpa kemudaratan fizikalnya. Dan mereka ditekan perasaannya sehingga berkata Rasul. Rasul mana? Rasul di umat dahulu lah. Umum. Ini umum. Kalau zaman Nabi Musa lah. Apa kata Rasul ni? Dan wallazina amanu, dan orang-orang beriman bersamanya. Bersama siapa? Makna apa ni? Allah nak beritahu. Yang mengucap perkataan ni bukan Rasul saja, tapi orang beriman bersama Rasul. Apa ucapannya? Mata nasrullah. Bila datang nasrullah, pertolongan Allah. Jadi soalannya simple je. Apa dia? Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Siapa yang ucap ni? Rasul dan di sini ada pengajaran dia. Apa dia? Orang beriman, bila dia beriman bersama Rasul, dia sama dengan Rasul daripada semua sudut. Termasuklah ucapan. Apa yang Rasul cakap, orang beriman juga cakap. Makna apa? Dia tak buat bid'ah. Dia tak buat bid'ah. Inilah tanda orang beriman, dia mesti sama dengan Rasul. Termasuklah ucapan tu. Okey. Kemudian dijawab, ala, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah qarib, dekat.
Dah diuji begitu teruk kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ingat dah datang kemenangan? Belum lagi. Baru dekat. Belum lagi. Sebab itulah ketika peringkat awal dakwah di Mekah, ramai sahabat yang dibunuh, diseksa, diazab. Yasir, Sumayyah kan, Bila diseksa, Nahdiah dibunuh, ramai yang dibunuh, ramai diseksa. Sehingga satu masa Khabbab bin Al-Arat, dia pergi duduk dekat Nabi yang ketika itu sedang duduk di sebelah Kaabah. Maka dia tanya kepada Rasulullah, Ala tastansiru lana? Ala tad'ullahu lana? Bila lagi kamu nak minta tolong kepada Allah untuk kami? Berdoalah kepada Allah supaya Allah menolong kami. Itu baru di Mekah tu. Belum berlaku peperangan. Jadi mereka dah macam ni, tertekan dah. Apa jawapan Nabi? Kalau kita buat kerja dakwah kan, kena maki, kena baling batu. Lepas tu orang bawah kita mengadu. Bos, bila lagi kita nak menang ni? Syed kena maki je. Kita jawab apa? Nabi kata tengok rumah terdahulu lagi belum. Apa dia? Nabi bagi contoh tak? Apa dia? Nabi kata kana man kana qablakum. Dengar jawapan Nabi. Nabi bukan nak pujuk, tapi Nabi nak tegur. Nabi kata dulu orang sebelum kamu ditangkap, kemudian ditanam dalam tanah separuh badan. Ada hadis meriwayatkan bukan ditanam, kemudian diletak minsyar, gergaji di atas kepala, kemudian digergaji hidup-hidup sampai terbelah dua. Yang sebelah ni jatuh sini, yang ni. Tapi Nabi kata sedikit pun tak menggoyangkan iman mereka. Mereka tetap beriman sampai mereka mati. Dan ada yang di kulit daging mereka disikat dengan sikat besi sampai terkeluar semua daging dalam keadaan hidup, dan sikit pun mereka tak mengalah. Kemudian Nabi kata apa? Antum tastajiluna, kamu adalah kaum yang gopoh. Makna apa tu? Nabi nak beritahu apa ni? Kalau kita orang bahawa kita dah teruk kan, lepas tu mengadu pada kita, kita kata apa? Yelah, saya pun dah tak tahan juga ni. Ataupun paling kurang Nabi kata apa? Okey, sekarang juga aku berdoa kepada Allah. Tak. Nabi bagi gambaran apa dia? Nabi nak bagi tahu yang menimpa kamu ni sebenarnya tak ada apa pun. Buktinya apa? Nabi bagi tahu yang dulu lagi dahsyat. Jadi kamu ni sebenarnya tak ada apa. Kenapa ni? Kenapa gopoh? Kenapa tak sabar? Boleh? Okey. Jadi dalam ayat ini Allah nak beritahu apa sebenarnya? Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak tegur satu penyakit. Penyakit apa dah? Penyakit perasan bahawa dia boleh masuk syurga dengan mudah. Cukup dengan solat, cukup dengan pergi kelas, cukup dengan tutup aurat, cukup pergi Mekah, pergi haji. Itu satu penyakit yang bahaya. Mana Allah kata, mana mungkin kamu boleh masuk syurga tanpa ada ujian macam ni. Dan sebenarnya ujian tu adalah satu sunnatullah. Sejak bila? Sejak khalau orang-orang yang dahulu. Jadi bukan benda baru, bukan khas untuk umat Nabi Muhammad. Tapi itu daripada mula Nabi Adam sampai berterusan. Bila sentiasa ada, itu adalah kemestian, kepastian. Jangan kamu fikir kamu terlepas daripada ujian. Sebab tu kita tengok kan, Nabi dan para sahabat diuji. Dan sebelum tu, apa ni? Tukang sihir Fir'aun. Apa yang dia uji? Baru je beriman. Apa ujian dia? Pertama dipotong kaki dan tangan secara bersila. Masa tu tukang sihir dipotong kaki tangan tu, dibius tak? Tak.
Lepas potong dia buat apa? Disalib di batang kurma. Hidup-hidup. Mana ada tak tiga-tiga ujian tu? Ada. Baksa kemiskinan, hilang jawatan. Kemudian darab mudarat pada badan. Ada. Kemudian perasaan, betul tak? Cuba bayangkan kita duduk tempat tukang sihir. Nak dipotong tangan, hidup-hidup, kemudian nak disalib, kemudian nak akhirnya dibunuh. Begitu juga siapa ni? Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Kan kisah Ghulamud Dakwah kan? Bila Ghulamud Dakwah berjaya menjadikan ramai rakyat beriman, apa raja buat kepada rakyat yang baru je beriman? Dia buat apa? Qutila Ashabul Ukhdud an-nari zatil waqud. An-nari zatil waqud izhum 'alaiha. Raja gali parit yang besar, kemudian nyalakan api dalam parit dan paksa yang rakyat yang baru je beriman murtad. Kalau tak, terjun dalam parit. Tengok ujian, baru je beriman. Bukan calang-calang, bukan penjara ni. Terus masuk dalam api, makna mati. Dan daripada ramai-ramai yang baru je beriman, ada tak seorang yang mengalah ataupun murtad? Ada. Termasuklah yang last sekali, seorang ibu yang sedang menggendong anak kecilnya, dia macam fikir 2-3 kalilah nak terjun. Tapi bukan sebab dia takut. Sebab dia fikirkan anaknya yang masih kecil yang tak berdosa. Aku yang beriman, kenapa anak aku yang kena dibakarkan? Tapi akhirnya anak dia cakap apa? Ini antara bayi yang bercakap masa kecil. Apa kata anaknya? Wahai ibu, terjun ke dalam parit tersebut sebab kita berada di jalan yang benar. Tengok ujian. Ujian. Jadi kenapa baru beriman ujian dah besar? Kita dah lama beriman. Berapa puluh tahun dah? Berapa tahun? Ada tak kena terjun dalam api? Tak ada. Kenapa? Sepatut yang ujian berat ni yang dah lama beriman. Kan? Yang baru beriman, ujian sikit-sikit je. Ini baru beriman kena potong kaki tangan. Baru beriman kena bakar dalam parit yang besar. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, yubtala ar-rajulu ala qadari dinihi. Seseorang itu akan diuji bergantung pada agama dia, iman dia. Kalau iman dia salabah, kuat, ujiannya besar. Dan kalau imannya nipis, ujiannya nipis. Kalau ujiannya nipis, hanya diuji dengan jarum vaksin. Tapi kalau imannya tebal, diuji dengan bakar ataupun digergaji. Boleh? Dan di sini juga Allah nak beritahu sebenar hidup adalah ujian. Sebenarnya daripada ujian tu Allah nak tengok apa? Daripada ujian tu, apa yang Allah nak tengok? Sebenarnya Allah bukan nak tengok ujian ni, Allah nak tengok result selepas ujian. Dia result dia selepas ujian ada dua je. Nabi kata apa? Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Bila Allah menguji, bila Allah cinta pada seseorang, Allah akan mengujinya. Wa iza radya falahu ar-ridha. Bila dia redha dengan ujian, dia dapat apa hasilnya? Falahu ar-ridha. Dia dapat redha Allah. Wa in sakhita, sekiranya dia marah dengan ujian tersebut, falahu as-sakhtu. Dia dapat murka Allah. Boleh buka surah Ali Imran ayat 142. Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum
wa ya'lama as-sabirin. Okey, cuba terjemah. Permulaannya sama dengan ayat yang kita belajar. Am hasibtum, adakah patut kamu kira antadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, walamma ya'lamillah, lamma sama dengan lamma tadi, iaitu sedangkan Allah belum tahu. Allah belum tahu apa? Siapa yang allazina jahadu, orang yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh. Allah belum, sebenarnya betul tak Allah belum tahu? Maknanya kalau sebelum ujian Allah tak tahu, ataupun Allah dah tahu sebelum ujian lagi. Allah dah tahu. Tapi ayat ni Allah belum tahu. Walamma ya'lamillah, Allah belum tahu. Dia ilmu Allah ni ada dua. Satu, ilmu Allah sebelum berlaku apa-apa kejadian, Allah dah tahu. Tapi Allah tak boleh hukum berdasarkan ilmu yang pertama, sebab benda belum berlaku. Ilmu yang kedua ialah ilmu bila perkara itu telah. Jadi yang Allah tak tahu ni apa? Yang dah berlaku. Tapi yang belum berlaku Allah dah tahu tak? Jadi yang Allah ambil kira yang mana? Ilmu Allah yang kedua tu, iaitu setelah berlaku. Allah dah tahu bila diuji orang tu akan bersungguh, sabar ataupun marah. Allah dah tahu. Tapi Allah tak boleh hukum selagi benda tu belum berlaku. Jadi di sini Allah nak beritahu apa tujuan ujian, iaitu Allah nak tahu siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, dan untuk Allah mengetahui siapa yang akhirnya sabar. Itu je. Boleh faham? Sebab itulah bila orang beriman dia faham, Allah uji dia untuk Allah tahu sabar ke tak. Maka dia mengeluh tak bila dia uji? Sepatutnya dia tak mengeluh sebab Allah nak tengok dia sabar ataupun tak. Bila dia mengeluh, makna gagallah ujian. Gagal. Okey? Saya bagi contohlah, bila kita dalam peperiksaan, kita mengeluh tak dalam peperiksaan tu? Dan tengah-tengah menjawab soalan, tak pernah ambil SPM. Mengeluh? Ya ke? Mengeluh ke kita fokus untuk jawab soalan? Fokus kan? Tak, yang susah yang tak boleh jawab tu sebab memang tak baca habis. Kalau dia betul-betul study, betul-betul bersedia, dia habiskan masa untuk fokus menjawab soalan. Dia tak akan mengeluh. Sebab dia tahu sekarang waktu ujian, bukan waktu mengeluh. Bila patut dia mengeluh? Bila keluar result gagal. Betul? Okey, sekarang bila Allah uji kita, patut tak kita mengeluh ketika ujian? Tak patut. Sebab result tak keluar lagi. Kenapa kamu nak mengeluh? Allah nak tengok result dia apa dah? Sabar ke tak? Bila kamu tak sabar, mengeluhlah. Mengeluh sebab apa? Bukan sebab ujian, tapi sebab kamu gagal dalam ujian. Boleh faham? Ramai tak orang bila diuji mengeluh. Bila nak habis ni, bila nak habis PKP, kamu dah gagal dalam ujian. Okey? Okey ke? Sebab tu Allah balas seseorang dengan syurga berdasarkan apa? Berdasarkan ujian ke berdasarkan result ujian? Salah tu. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Al-Insan. Ayat antara 1 hingga 30. Cuba cari. Tak ingat 8 ke 9. Okey, cuba terjemah. Wa jaza, ini Allah nak beritahu tentang al-abrar. 12, okey. Wa jazahum, tengok Allah balas kepada mereka. Siapa ni? Al-abrar. Mana al-abrar ni Allah dah sebut sifat dia, suka bagi makan orang miskin dan sembunyi, tidak nak balasan, tidak nak ucapan terima kasih.
Akhirnya Allah kata apa? Allah balas mereka dengan sebab mereka sabar, bukan dengan sebab ujian. Hasil ujian mereka berjaya. Dengan sebab sabar Allah balas apa? Syurga dan sutera. Boleh? Ramai ni. Bila rizak ujian kamu tak dapat sabar, kamu takkan dapat syurga. Jadi bila diuji, jangan tengok ujian, tapi tengok rizaknya apa. Kalau aku tak sabar, sia-sialah ujian. Okey ke? Dalam satu hadis yang biasa kita dengar lah. Nabi kata, ajaba li amri al-mu'min. Aku rasa kagum dengan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman, semuanya baik. Kemudian Nabi hurai. Apa yang baik itu? Bila dia diberi nikmat, apa dia? Bila diberi nikmat, apa dia buat? Nabi huraikan, iza asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa iza asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Okey, apa yang keadaan orang beriman sentiasa baik? Iaitu iza asabatu sarra. Apabila sarra apa dia? Benda yang menggembirakannya, sihat, dapat harta, menimpanya, maka dia, dan Nabi kata fakana khairan lah. Itu adalah baik untuknya. Apa yang baik? Sarra ke syakara? Tapi ramai orang faham, bila dia dapat nikmat, apa yang dia rasa baik? Nikmat ke ataupun syukur dia tu? Contohlah, dia dapat kereta. Dengan kereta, dia selalu pergi ke masjid solat Jumaat. Antara dapat kereta dengan dapat pergi solat Jumaat, yang mana dia lebih gembira? Tengok salah faham. Yang Nabi kata baik bukan kereta, tapi syukur kamu dengan nikmat kereta tu. Boleh? Okey. Wa iza asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa mudarat, musibah, apa sikap dia? Dia sabar. Maka Nabi kata sabar tu adalah baik. Yang baik apa dia? Dua-dua ni, syukur dengan sabar adalah rizak. Rizak apa dia? Ujian. Ujian apa dia? Sarak pun ujian, darak pun. Jadi sarak ni nikmat. Bukan nikmat, tapi sebenarnya ujian. Buktinya apa? Kalau kamu dapat nikmat, kamu tak bersyukur, maka nikmat ni jadi musibah pada kamu. Betul kan? Jadi yang ni bukan nikmat sebenarnya. Dia boleh membawa kepada nikmat. Apa dia? Syukur. Kamu dapat sihat, kamu dapat kereta, belum tentu jadi nikmat. Dan bila kamu bersyukur dengan nikmat kesihatan, barulah syukur tu adalah nikmat. Sihat bukan nikmat. Berapa ramai yang sihat masuk neraka? Betul? Berapa ramai yang sakit masuk syurga? Tak, dia yang paling tinggi sabarlah. Sebab Nabi Allah kata pada Al-Quran, antara syukur dengan sabar, yang mana pahala lagi besar? Sabar. Surah Az-Zumar kan ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah balas orang-orang yang sabar tanpa had. Orang kaya yang bersyukur dengan dia orang kaya, kalau dengan kekayaan dia lagi banyak infak, lagi banyak pahala. Sebenarnya dalam nikmat ni ada tak unsur sabar? Ada tak? Ada. Sabar kan ada 3. Satu, sabar nak taat perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggal larangan. Yang ketiga, sabar dalam ujian.
Kadang-kadang dia kaya kan, tapi dia kedekut. Sepatutnya dia sabar, lawan nafsu, sedekah. Boleh? Jadi orang kaya bersyukur sebenarnya dia juga adalah bersabar. Sebab dengan sabar dia boleh bersyukur. Okey. Jadi nak jadi apa? Kaya yang bersyukur ke miskin yang sabar? Nak juga orang kaya. Tahu tak Nabi diberi pilihan oleh Allah nak jadi Nabi yang bersifat raja ataupun Nabi yang bersifat hamba. Nabi pilih apa? Jadi kita dengan Nabi siapa lebih baik? Dan yang paling ramai masuk syurga orang kaya ke orang miskin? Oh, pandai pula. Apa dia? Apa dia? Tak faham. Yang tanya ni bila datang pertolongan Allah. Okey. Bagus soalan tu. Dia sebenar yang bertanya ni siapa? Nabi, Rasul. Adakah Nabi ni tak sabar ataupun termasuk orang yang mengeluh? Bukan. Mustahil seorang Nabi tak sabar dan mengeluh. Bila mengeluh ni makna tak redha. Tak. Dia ulama tafsir mengatakan mereka ni nak, dia panggil istijal, nak minta menang cepat. Dia bukan ragu-ragu pada janji Allah, tapi dia nak minta menang cepat. Tak salah. Kita bila berdakwah, kita nak tak orang tu beriman cepat? Tak salah. Okey. Cuma yang Allah nak beritahu ni, kenapa Allah sebut Nabi dan orang beriman ni sampai minta untuk menang cepat? Apa sebab? Sebenarnya Allah nak beritahu tekanan dan ujian dah terlalu sampai kemuncak ni. Sebab tu Allah guna hatta. Teruk sangat ujian sehingga Rasul tu dah minta. Makna ujian sangat-sangat berat. Kita patut tak minta sekarang? Tak payahlah minta. Tak ada ujian, tak ada apa. Ya Allah, bila lagi nak menang? Bila kamu berjihadnya? Okey, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Siapa yang bertanya ni? Kepada engkau. Sahabat bertanya engkau, Allah rakam dalam Quran. Ada berapa kali semua dalam Quran? Yas'alunaka anil mahid. Sebelum ni yas'alunaka anil ahillah, anak bulan kan? Yas'alunaka berapa? Perkataan yas'alunaka berulang lebih pada 12 kali dalam Al-Quran. Menunjukkan apa-apa pengajarannya. Yalah, pengajarannya apa? Makna sahabat ni sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk belajar dan tahu. Orang bila bertanya menunjukkan apa? Dia nak tahu. Dia suka bertanya, suka belajar. Satu. Yang kedua menunjukkan para sahabat ni tak memandai-mandai. Bila tak tahu je, terus tanya Nabi. Dia tak buat andaya sendiri. Walaupun dia Abu Bakar, Umar kan, orang yang hebat. Tapi bila tak tahu, mereka bertanya Rasulullah. Okey, mereka bertanya, engkau, apa dia? Maza, apa yang yunfiqun. Mereka infakkan. Sebenarnya soalan ni tentang apa? Ayat sebelum ni cerita pasal apa ni? Pasal ujian kan? Termasuklah ujian harta kan? Dan banyak ayat sebelum ni galakkan para sahabat supaya infak. Okey? Maka sahabat pun bertanya, kami nak infak apa dia? Ada seorang sahabat nama dia Ibnu Al-Jamuh. Dia kata, ya Rasulullah, mazan nunfiq dan wa ila man nunfiq. Kami nak infak apa dan nak infak kepada siapa? Tengok, benda tu pun dia tanya. Sebab apa? Sebab sahabat bila dia beriman, dia nak amalan dia betul-betul ikut Nabi.
Dia tak buat sembrono. Jadi mereka bertanya, kami nak infak apa ni? Apa yang boleh kami infak? Maka qul, katakanlah. Allah perintah siapa ni? Qul. Perintah Nabi. Bila Allah kata pada Nabi qul, wajib tak Nabi sampaikan pada sahabat? Wajib. Adakah ayat yang ada qul sahaja Nabi wajib sampaikan, yang tak ada qul sunat aja? Semua. Jadi apa beza ayat yang ada qul dengan ayat yang tak ada qul? Yang ada qul ni lagi penekannya wajib sampaikan. Sebab ini perintah direct kan. Jadi ada berapa qul dalam Quran? Bukan 3 qul je. Qul, katakanlah, ma anfaqtum, apa yang kamu infakkan, min khairin, dari khairin. Khairin apa dia? Dalam bahasa Arab kita dah jumpa banyak kali kan. Sekarang ada alif lam tak? Tak ada. Kalau tak ada alif lam dia panggil apa? Nakirah. Nakirah apa makna? Umum. Jadi Allah sengaja sebut dalam bentuk nakirah. Sebab apa? Allah nak beritahu apa ni? Bila nak infak, tak mestinya duit. Bila nak infak, tak mestinya banyak. Apa saja kebaikan, banyak ke sikit ke, ilmu ke, masa ke, tenaga ke, maka bagi pada siapa? Maka lil walidaini, untuk dua ibu bapa. Lepas tu, sebenarnya Allah nak bagi tu turutan keutamaan. Kena bagi pada siapa dulu? Setengah orang dia bantai je. Mak bapak dia miskin, tapi dia pergi hantar ke Afrika kan? Ikut perintah Allah. Apa dia? Pertama bagi pada ibu bapa. Ibu bapa ni yang mana? Yang miskin dah. Kalau yang kaya, dia tak panggil infak. Dia panggil hadiah. Lepas ibu bapa, wal aqrabin, dan akrab ini bukan setakat kaum kerabat. Akrab. Tak, akrab. Ada makna tu. Paling dekat. Maknanya, lepas mak apa, kerabat yang paling dekat. Siapa? Adik-beradik. Lepas tu, anak kita, pakcik kita. Jangan lepas mak apa, terus pergi dua pupu. Kan? Lepas mak apa, kaum kerabat yang paling dekat dengan kita. Keluarga terdekat. Lepas tu, dah tak ada dah keluarga terdekat. Apa dah? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kita biasa dengar yatim kan, tapi ni yatama, bunyi lain. Apa beza? Yatim dengan yatama. Apa beza? Kalau yatim seorang, kalau yatama ramai. Siapa anak yatim? Definisi anak yatim. Ya? Orang yang bukan kehilangan, kematian. Kalau bapa dia hilang 2 tahun, dia masih hidup tapi hilang, bukan anak yatim. Syarat dia mesti bapa mati. Yang kedua, anak tu belum balik. Bila balik je bukan anak yatim. Kecuali rais yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yatim ni, syarat dia apa? Adakah syarat anak yatim yang kaya, yang miskin? Tak. Mana boleh tak kita bagi kepada anak yatim yang memang kaya? Boleh. Apa dalil? Apa dalil? Sebab Allah tak sebut al-yatamal masakin. Allah sebut umum. Ustaz, kalau dia kaya, kenapa perlu bantu? Anak yatim ni kelebihan dia, kekurangan dia bukan dari segi harta, tapi kasih sayang. Sebab bila bapa dah mati, biasanya hilang kasih sayang. Biasa mak dia cari
Cari ganti. Wal masakin, dan orang miskin. Orang miskin ni sama juga dengan fakir. Kalau sebut miskin, maka dia juga fakir. Kalau sebut fakir, dia juga miskin. Tapi kalau sebut dua-dua, ada perbezaan. Iaitu fakir lebih teruk daripada orang miskin. Makna kalau fakir tu tak ada apa-apa. Kerja tak ada, rumah tak ada, duduk bawah jambatan. Itu fakir. Kalau miskin, ada rumah tapi tak cukup makan. Okey? Kemudian wabni sabil, dan ibnu anak, sabil jalan, anak jalan. Siapa ni? Orang musafir lah. Sebab tu dipanggil ibnu as-sabir, orang yang selalu berjalan. Tapi adakah boleh kita bagi pada semua orang yang musafir? Tak. Kata ulama, yang terputus bekalan saja. Kalau dah duit banyak, kad kredit pun ada 5, tak payah bagilah. Okey, wa ma taf'alu, dan apa yang kamu lakukan min khairin, dari apa-apa kebaikan, fa innallah, maka sesungguhnya Allah dengannya, dengan kebaikan itu. Apa maksud ayat yang akhir ni? Allah nak bagi tahu dia tahu ke, ataupun ada benda lain Allah nak bagi tahu? Apa dia? Jadi apa yang Allah nak daripada kita? Bila Allah kata apa saja kebaikan kamu buat, Allah tahu. Apa yang Allah nak daripada kita sebenarnya? Buat sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab apa? Kamu tak akan rugi. Jadi ayat ni bagi motivasi kepada, kadang-kadang kita kan, Allah RM1 je, kau ada RM1, malu nak bagi? Bagi. Sebab ada satu hadis, orang yang bagi RM1 kadang-kadang lebih baik daripada orang bagi RM1,000. Kan? Sebab apa? Yang bagi RM1 tu dia ada RM2 je dalam poket dia. Yang bagi RM1,000 tu dia ada RM1 juta. Jadi sebenarnya yang bagi RM1 dia bagi berapa peratus daripada harta dia? Separuh. Yang bagi RM1,000 berapa peratus? Jadi kadang-kadang yang bagi RM1 lebih baik daripada yang bagi RM1,000. Okey. Jadi ayat ni Allah nak bagi tahu pada kita, tak ada satu pun yang sia-sia. Tak ada satu yang terlepas pandang. Semua Allah tahu. Buatlah kebaikan, sama ada kecil ataupun besar. Okey. Soalan sahabat tanya ni, sahabat tanya tentang apa? Dia tanya tentang nak infak apa? Tapi sahabat tanya tak nak infak pada siapa? Tak kan? Maza yunfiqun. Mereka bertanya engkau apa yang mereka nak infak. Iaitu mereka bertanya tentang apa. Kan? Bukan kepada siapa. Okey? Tapi Allah suruh Nabi jawab apa? Nak Allah jawab tak seorang sahabat? Apa dia? Apa dia jawapannya? Khairin. Dan apa lagi yang Allah jawab? Iaitu satu infak benda, yang kedua kepada siapa? Yang kepada siapa ni sahabat tanya tak? Tak. Kenapa Allah jawab sahabat tak tanya? Sahabat tanya satu soalan, nak infak apa? Tapi Allah jawab dua, infak khair, yang kedua kepada siapa? Apa pengajarannya? Subhanallah, ini dipanggil uslub al-hakim. Gaya bahasa orang yang hebat, orang yang cerdik. Apa dia? Tanya satu soalan, dia jawab dua soalan. Sebab Allah dah tahu ni, kalau aku tak jawab sekarang, satu hari dia akan tanya. Jawab terus, jimat masa. Betul. Sama juga hadis, satu hadis sahih, sahabat bertanya Nabi,
tentang hukum berwuduk dengan air laut. Nabi jawab apa? Soalan satu je. Hukum berwuduk dengan air laut. Tapi Nabi jawab dua. Apa jawapan Nabi? Al-hillu ma'uhu at-tuhuru ma'uhu wal-hillu maitatuh. Nabi kata at-tuhur ma'uhu, suci air dia, boleh berwuduk. Dan satu lagi, Nabi jawab yang sahabat tak tanya. Wal-hillu maitatuh, halal bangkainya. Soalan satu, jawapan dua. Dia panggil apa? Uslub. Kalau tanya satu, jawab satu, biasa. Okey. Tapi ada juga yang terbalik. Tanya satu, jawab dua, bodoh. Ada juga. Kamu ada berapa kereta? Ada satu, lepas tu satu lagi baru nak beli. Itu jawapan yang tak diperlukan. Boleh faham? Kita orang tanya satu, boleh jawab dua. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan agama yang memberi manfaat. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah nak beritahu apa? Satu, boleh infak apa saja. Tak mestinya duit. Saya sekarang infak apa ni? Ilmu. Infak ilmu. Kadang-kadang kita infak masa kan. Kadang-kadang kita infak buah fikiran kita. Kadang-kadang tenaga. Kadang-kadang kereta. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu turutan nak infak kepada siapa. Yang terbaik, yang pertama. Tapi ada satu hadis. Ada satu hadis sahih riwayat Nasa'i. Seorang lelaki bertanya Rasulullah. Nabi kata, anfiqu, infaklah kamu semua. Lelaki ini bertanya Rasulullah, indi dinar, aku ada satu dinar. Nabi kata, infak ala nafsika. Infak ke atas diri kamu sendiri. Mana makan untuk kamu, beli baju untuk kamu. Kemudian lelaki ini kata, indi dinar akhar, aku ada satu dinar yang lain. Nabi kata, anfiq ala zawjatik. Infak pada isteri kamu. Kemudian lelaki ini kata, indi dinar akhar, aku ada satu dinar lagi yang lain. Nabi kata, anfiq ala waladika. Infak kepada anak kamu. Lelaki ini jawab, indi dinar akhar, aku ada satu dinar yang lain lagi. Nabi kata, infak ala khadimika. Infak kepada khadim kamu, pembantu kamu. Lepas tu lelaki ini kata, indi dinar akhar, aku ada satu dinar yang lain. Nabi kata, absir. Pandai-pandai kamulah. Makna jawapan Nabi yang pertama apa dia? Diri sendiri. Yang kedua? Tapi kalau ikut Quran apa dia? Macam mana kita nak selarikan? Nabi cakap diri dan keluarga. Allah cakap mak bapak dulu. Memang ada. Kalau tak ada, tak payah bagi. Macam mana nak selarikan? Jawapannya ialah bagi pada isteri, bagi pada anak itu adalah wajib. Tapi bagi pada mak bapak, hukumnya sunat. Sebab tu satu hadis sahih Bukhari, Nabi kata apa? Iza anfaqa ar-rajulu ila ahlihi wa yahtasibuhu fahuwa lahu sadaqah. Bila seseorang lelaki infak kepada keluarga dia dan dia mengharapkan pahala, dia dapat pahala sedekah. Satu, kewajipan dia terlepas. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Jadi, kita nak selarikan antara hadis dengan ayat Quran. Yang Nabi kata, bagi pada diri kamu, isteri kamu, itu wajib hukumnya. Dan wajib kita bagi pada isteri. Walaupun isteri 10 kali lebih kaya daripada kita. Wajib kita infak sebagai suami. Tapi kepada bapa ni, wajib ke sunat? Sunat je. Dan kalau mak bapak kaya, tak payah bagi. Boleh? Jadi sekarang, mulai malam ni, kita banyak, jangan, kadang-kadang orang tu kedekut nak bagi pada isteri, nak bagi pada anak. Kedekut sebab apa? Dia rasa macam tak ada pulangan. Tapi mulai malam ni, dia kena faham bahawa, apa saja yang dia nafkah untuk anak isteri, selain pada kewajipan, dia dapat satu lagi pahala sedekah. Yang ketiga, Allah nak beritahu,
Sedekah apa saja Allah mengetahui. Ha, 5 minit je. Kita baca buku ni sikit 5 minit. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke 17, iaitu tidak berbuat adil di antara para isteri. Ini untuk orang yang poligami lah. Tidak berlaku adil di antara isteri. Okey, kata penulis Hafizahullah, di antara yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita dalam kitabnya yang mulia adalah berlaku adil di antara isteri-isteri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal mail fatazaruha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Maksud dia, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu. Maknanya jadi dari segi perasaan kasih sayang, tak mungkin kamu dapat berlaku adil. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung ataupun tergantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri daripada kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keadilan yang dituntut adalah dalam membahagikan giliran menginap masing-masing isteri. Itu keadilan. Antara yang paling asas ialah waktu giliran tidur. Kena adil. Dan yang kedua dalam memberi hak nafkah. Yang ketiga pakaian. Yang keempat tempat tinggal. Jadi keadilan yang dituntut bukanlah dalam soal perasaan cinta yang ada dalam hati. Sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya. Sebahagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang isterinya, sehingga tidak mengendahkan yang lain. Seperti memberinya giliran menginap atau nafkah lebih banyak daripada isteri yang lain. Ini jelas suatu perbuatan yang haram. Pada hari kiamat, orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun. Maksud dia, barang siapa yang memiliki dua isteri dan ia cenderung kepada salah seorang daripada keduanya, dia berat sebelah. Nescaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya condong ataupun badannya sengit bila dia tidak berlaku adil kepada antara kedua isterinya. Okey, cukup kita tengok soalan. Tak ada? Kalau pakcik tu tak kaya tapi ada anak yang mewah, kita masih kena tolong tu. Kalau pakcik tu tak kaya, miskin lah. Tak kaya tu tak mesti miskin. Jadi kalau tak miskin tak perlu bantu walaupun tak kaya. Jadi kalau tengok miskin tak? Kalau tak kaya dan tak miskin tak perlu bantu. Sebab Allah sebut hanya bantu orang miskin. Tapi kalau pakcik tu miskin dan anaknya memang kaya, tapi anak tak bantu, kita kena bantu. Wallahu a'lam. Ustaz, macam mana nak
menjawab pada orang tua yang tidak bagi kita bersedekah sebab kita pun tak banyak duit pada masa mereka? Bagaimana nak jawab pada orang tua yang tak bagi kita sedekah? Sebab kita pun macam tak ada duit. Tak, dia sebab itulah sedekah ni sebaik-baik kita sembunyikan. Tak perlu bagi tahu sesiapa, walaupun suami, walaupun mak bapak kita. Tak payah bagi tahu. Sebab kadang-kadang mak bapak kita dia tak faham kelebihan sedekah, keutamaan sedekah kan. Dan dia tak boleh nak faham kedudukan kita. Kita rasa okey tapi dia rasa macam tak okey kan. Jadi maka sebab itulah supaya amalan solat kita tidak ada gangguan, jangan bagi tahu sesiapa. Kita lebih tahu tentang kemampuan kita. Bila bagi tahu pada orang tua kata tak bagi, kita pula serba salah. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah kita boleh berdoa agar dielak atau dijauhi daripada ditimpa musibah? Boleh tak kita? Boleh. Boleh. Kan kita baca doa daripada akhir surah Al-Baqarah kan? Apa dia? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan, janganlah aku bebankan apa yang aku tak mampu. Itu sebenar doa tolak mengelak daripada musibah. Dan Nabi pun mengatakan, jangan kamu meminta musibah ataupun jangan minta untuk berdepan dengan musuh. Tapi bila musuh datang, kamu kena sabar. Jadi musibah jangan minta sebab kita tak tahu kita mampu ke tak. Tapi bila datang, mana musibah itu adalah selari dan sesuai dengan keimanan kita dan kita insya-Allah boleh bersabar. Ustaz, adakah wajib anak lelaki beri wang kepada ibu bapa sebab anak lelaki wajib bertanggungjawab pada mak? Tak, kalau mak bapak yang memang miskin, anak-anak yang paling utama membantu mak bapak yang miskin ialah anak lah. Itu termasuk dalam kewajipan anak. Yang Allah kata, birru al-walidaini, wajib buat baik pada mak bapak. Termasuklah jaga pakaian mereka, jaga makan minum mereka, apatah lagi ketika mereka susah ataupun miskin. Bukan anak lelaki saja kan? Bukan anak lelaki. Tak, bukan anak lelaki saja, semua. Dan kalau isteri nak bantu dengan duit dia, dia tak perlu minta izin suami. Ni soalan dia. Jika isteri buat infak tanpa maklum kepada suami, boleh ke ustaz? Boleh. Kalau duit tu memang duit isteri. Tapi kalau duit suami, dia kena bagi tahu pada suami. Ustaz, jika kita memang tidak pernah rapat dengan kaum kerabat dari kecil, sepupu, sepupu sebagainya, tetapi ada rapat dengan orang yang agak miskin di sekeliling kita, adakah perlu kita pergi mencari kaum kerabat yang memerlukan bantuan atau teruskan berinfak dengan orang-orang miskin sekeliling kita? Tak, soalan tu ayat Al-Quran dah jelas. Allah kata infak keutamanya kepada kedua ibu bapa. Yang kedua kepada keluarga yang terdekat. Allah tak kata keluarga terdekat yang kamu kenal, yang kamu rapat. Tak mestinya. Jadi utamakan apa yang Allah sebut dalam Quran. Wallahu a'lam. Macam mana pula? Macam mana pula kalau isteri redha dia berlaku tak adil itu, ustaz, ataupun suruh lagi. Pergilah dari rumah isteri pertama tu. Kalau isteri pertama redha, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang jadi dosa ni bila tidak berlaku adil dan isteri tak redha. Okey, apa dia Azhar? Assalamualaikum. Jika si isteri tak kisah suami bagi atau tidak, boleh ke atau wajib suami beri juga? Dan suami wajib bagi sekadar yang cukup. Mana keperluan rumah, pakaian, makan minum, dia wajib bagi. Tapi kalau dia bagi tak cukup dan isteri redha, maka suami tak berdosa lah. Wallah. Tak mestinya. Yang penting 3 benda. 1, tempat tinggal yang selesa. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, makan minum. Adakah afdal solat sunat isyak ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat itu sunat? Dia solat isya, solat sunat selepas isya. Dia
Ada dua. Satu yang Nabi kata, siapa yang solat sunat 12 rakaat setiap hari, Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Antara 12 rakaat itu ialah 2 rakaat selepas Isya. Okey? Dan ada hadis lain, Nabi solat 4 rakaat selepas Isya. Hadis sahih. Jadi kalau dia nak dapat dua-dua kelebihan, yang satu 12 rakaat, yang satu 4 rakaat, maka dia hanya perlu tambah 2 rakaat lagi. Jadi cukup 4. Jadi kalau dia solat 4 rakaat selepas Isya, dua-dua dia akan dapat 2 kelebihan. Dan dua-dua adalah sahih. Cuma hadis yang mengatakan siapa yang solat sunat selepas Isya 4 rakaat bersama dengan beribadat di malam Lailatul Qadar, itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalau seorang lelaki itu bekerja atau berniaga untuk kumpul duit kerana nak melamar seorang wanita, adakah ia dikira dapat pahala sepanjang berjuang kumpul duit kahwin? Okey, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dikira mengikut niat. Walikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang mengikut apa yang dia niat. Kepada Nabi huraikan, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Tetapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia berhijrah kerana nak dapat habuan dunia, dia dapat dunia. Kalau dia berhijrah untuk kahwin dengan wanita, dia dapat wanita, tak dapat pahala. Jadi kalau dia kumpul duit untuk berkahwin, tak dapatlah pahala. Tak dapat pahala. Kecuali dia kumpul duit berniat berkahwin kerana nak mengelakkan daripada maksiat, dapat pahala. Wallahu a'lam. Ustaz, infak pada anak itu termasuk boleh beri zakat kepada anak ke? Kalau anak itu hidup di susah. Tak, siapa ni? Mak ke bapa? Mak. Mak boleh bagi duit zakat kepada anak yang susah, yang miskin. Kalau termasuk dalam 8 asnaf, mak boleh bagi. Sebab itu bukan kewajipan mak. Tapi bapa tak boleh bagi zakat kepada anaknya. Sebab tanggungjawab bapa memberi nafkah kepada anak-anak. Kalau anak dah besar, seperti ni, kalau anaknya dah besar, Tak, dia tak. Yang pentingnya zakat tu mesti bagi pada 8 asnaf. Kalau anak yang besar tu termasuk sama ada miskin, ataupun fakir, ataupun berhutang, dia layak dapat zakat daripada mak dia. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, saya ada janggut putih. Bolehkah saya cari hitam nak bagi nampak muda atau belang-belang macam Ustaz pun dah okey? Ada hadis melarang mewarnakan rambut kepada warna hitam. Kecuali dalam peperangan. Dalam peperangan dibenarkan. Kenapa? Sebab supaya tentera Islam ni yang tua pun nampak muda. Dan bila nampak muda menggerungkan musuh. Dibenarkan. Tapi dalam keadaan bukan dalam peperangan, tidak boleh. Biarkan dia putih. Kenapa kita dah putihkan nak tunjuk pada orang hitam? Ha? nak boleh beri satu nasihat untuk orang yang sakit baru di hospital sebagai motivasi bagi mereka. Sakit? Orang yang sakit di hospital. Dia, sebab itulah Quran ni adalah sebagai tazkirah. Kalau kita sakit, tengoklah panduan daripada Al-Quran. Ada tak orang yang sakitnya jauh lebih dahsyat daripada kita dalam Quran? Ada tak? Nah, Nabi Ayub AS. Dan apa doa Nabi Ayub? Apa sikap Nabi Ayub dalam menghadapi ujian sakit? Dan apa doa dia? Cuba kita tengok dalam surah ni. Surah Sad. Sorry. Surah Al-Anbiya ayat 583.
Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Maksud dia Allah berkata, dan Nabi Ayub, sebutlah kisah Nabi Ayub. Sebut kisah Nabi Ayub sebagai panduan kepada kita, khususnya yang ditimpa musibah sakit. Ketika mana ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani. Jadi bila kita ditimpa sakit, ingatlah pada kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ni, dia sakit dia bukan sakit-sakit biasa ni. Sakit sampai menyebabkan Allah bagi 3 ujian. Satu, harta dia habis. Dia asalnya banyak harta, banyak kebun. Yang kedua, ujian dari segi keluarga. Anak-anak dia ramai yang mati. Yang ketiga, daripada segi fizikal dia. Badan dia hampir semua berpenyakit. Dan tambah satu lagi, kaum dia pun semua lari daripada dia. Sehingga dia tak bekerja, isteri dia terpaksa berkhidmat di rumah orang untuk cari makan kepada dia dan suaminya, Nabi Ayub AS. Jadi ujian yang Allah timpa pada Nabi Ayub sangat-sangat besar dan luar biasa. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan baca doa ni. Wahai Tuhan, engkau telah menimpa kepada aku dur. Engkau yang menimpa. Pasti ada hikmahnya. Lepas tu apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Walaupun engkau menimpa penyakit pada aku dan sangat besar, tapi engkau tetap penyayang. Macam mana kasih sayang Allah kepada Ayub yang ditimpa sakit tu? Iaitu dengan sakit itu, Allah kafarah dosa. Kalau ada dosa. Kalau tak ada dosa, Allah tinggikan darjah dia. Yang kedua, Allah tinggikan darjah Nabi Ayub dengan apa? Dengan sebab sakit dia sabar. Dan pahala orang yang sabar tanpa had. Tanpa had. Jadi bila dapat sabar, kemudian tambah pula dapat reda, kedudukan Nabi Ayub semakin tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Sebab ujian sakit tu. Jadi saya nasihatkan orang yang sakit di hospital, bersangka baiklah. Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Semua yang berlaku tu dengan izin Allah. Dan sifat Allah yang paling utama, Arhamur Rahimin. Allah sangat penyayang. Jadi Allah sayang kita kadang-kadang dengan apa? Dengan bagi benda yang kita tak suka. Supaya apa? Satu, Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, supaya kita dapat pahala yang sangat-sangat luar biasa, iaitu pahala sabar. Dan yang ketiga, dengan sakit itu, kita semakin dekat kepada Allah. Dan kita tak akan buat maksiat ketika sakit. Berbeza dengan ketika sihat. Bila kita sihat, banyak kita lara, banyak kita lupa pada Allah. Dan kita disibukkan dengan urusan dunia. Wallahu a'lam. Okey. Jika seorang suami tidak beri duit kepada isteri yang kaya, tapi telah menyediakan tempat tinggal selesa, kenderaan, makanan, keperluan lain, adakah suami tersebut telah menunaikan kewajipannya? Tak, suami wajib bagi nafkah kepada isteri walaupun isteri kaya. Kecuali isteri reda. Abang tak payah bagilah duit. Makan minum saya, pakai pakaian saya tanggung sendiri. Itu tak apa. Tapi kalau isteri kata, abang wajib bagi walaupun saya dah banyak duit, itu hak abang, hak saya, abang kena bagi. Maka suami kena bagi. Kalau suami tak bagi, suami berdosa. Kalau dia sediakan tempat tinggal tu, adakah kira dia dah menunaikan tanggungjawab? Belum. Dia bukan setakat tempat tinggal lah. Tempat tinggal, pakaian, makan minum. Okey. Dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya ada soalan. Ya. Berkenaan yang kalau kita ada saudara miskin, tapi kita tahu dia macam ada kemalasan dalam usaha tu. Jadi macam tu kita boleh infak ataupun kita boleh macam abaikan. Sebab kita tahu macam dia tak berusaha sungguh pun. Sebab tu Allah kata, bila sahabat tanya, kami nak infak apa? Allah jawab apa? Khair. Apa saja kebaikan. Apa dia? Kalau malas, kita infak apa? Ilmu pada dia. Kita bagi panduan, bagi nasihat supaya hilang sifat malas tu. Itu pun bentuk infak. Bahkan infak ilmu jauh lebih baik daripada infak harta. Yang kadang-kadang dengan harta menjadikan dia
semakin bergantung pada orang, bukan bergantung pada Allah. Jadi bagi saya, kalau orang yang malaskan, sehat tapi malah bekerja, jangan bagi duit tapi bagi ilmu supaya mereka berubah. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah kita tutup. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل